Assalamualaikum dan salam Ramadan, bersama saya Hafizah Munirah Mahrab. Berita utama malam ini, Kerajaan Sarawak menawarkan pinjaman sebanyak 1 bilion ringgit kepada Kerajaan Persekutuan sebagai dana pendahuluan untuk membina sebuah pusat kanser di negeri ini. Timbalan Premier Sarawak Datuk Seri Profesor Dr. Sim Kuihian berkata, perkara itu telah dibincangkan bersama Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin dan akan dibentangkan kepada Kabinet serta Perdana Menteri untuk diluluskan. Beliau berkata demikian dalam hantaran di Facebook rasminya selepas mengadakan pertemuan bersama Khairi Jamaluddin di Kuala Lumpur baru-baru ini bagi membincangkan mengenai kemudahan kesihatan khususnya di Sarawak. Turut menyertai beliau Timbalan Menteri Kesihatan II Dato' Aaron Agodagang dan Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan II Sarawak Michael Tiang Ming Tee. Selanjutnya di Simunjan, penganjuran program Komuniti Keluarga Malaysia oleh Jabatan Penerangan Daerah Simunjan bertujuan menjelaskan secara terperinci peranan masyarakat untuk menyebarkan maklumat dan dasar kerajaan. Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia merangkap Ahli Parlimen Batang Sadong Datuk Seri Nancy Shukri berkata, program seumpama ini amat penting untuk dijadikan sebagai platform bagi menjelaskan perkara-perkara yang perlu diketahui umum. Kalau sebelum itu ada social media, agak mudah untuk kita mengawal penyebaran maklumat yang tidak benar. Tetapi dengan adanya social media, kita sukar untuk maka Jabatan Perdagangan terpaksa menganjurkan aktiviti seperti ini untuk mengingati dan juga memberi penerangan bahawa ada maklumat tertentu itu perlu kita perlu diverifikasi dahulu untuk disahihkan sama ada maklumat itu betul atau tidak. Beliau berkata demikian semasa berucap merasmikan majlis tersebut di Dewan Serbaguna Kampung Nanas pada Jumaat. Sehubungan itu, beliau menyeru agar maklumat yang dikongsi dalam program berkenaan disebarluaskan dan sampai kepada rakyat supaya dapat menepis segala tohmahan dan fitnah di semua platform media yang boleh membentuk persepsi negatif. Saya tahu ada di kalangan mereka mempunyai kumpulan dalam satu kumpulan WhatsApp. Dia kata, menteri tidak bagi kita duit ini. Padahal saya dah beri peruntukan untuk mereka menjalankan. Tapi bila dia tahu ada orang dalam kumpulan itu boleh memberi tahu kepada saya, ini juga satu fitnah. Kerana apabila di kubur saya dengan Wali Ola kami bekerjasama. Kadang kami cek ada tidak minta kita supaya kita tidak membazir ramai orang. Jadi satu hal juga social media juga melalui WhatsApp. Jadi diharap janganlah kita mengikuti langkah orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan memberi berita yang palsu padahal dia sudah memanfaat daripada kita. Jadi pastikan maklumat yang dikongsi dalam program ini disebarluaskan sampai kepada rakyat. Dalam majlis sama, Datuk Seri Nancy bersama Ahli Dewan Undangan Negeri Simunjan, Aula Dris, melakukan simbolik menggaul bubur lambuk dan seterusnya mengagihkan bubur berkenaan kepada ahli-ahli komuniti keluarga Malaysia. Terdahulu pada Khamis, Datuk Seri Nancy telah menyempurnakan penyerahan sumbangan kepada seramai 320 mu'alaf pada majlis ziarah dan iftar jama'i perkampungan saudara kita bertempat di Masjid Nurul Islam, Kampung Semalatong, Ulu Gedong. Majlis tersebut anjuran Jabatan Agama Islam Sarawak JAIS dengan kerjasama Jabatan Mufti Negeri Sarawak. Ia dimulakan dengan tazkirah Ramadan daripada Ustaz Muhammad Sharifuddin Abdul Qadir, diikuti dengan jamuan berbuka puasa dan seterusnya solat maghrib berjemaah. Majlis tersebut telah berjalan dengan lancar serta mendapat sambutan menggalakkan daripada penduduk dari Kampung Semalatong dan kawasan sekitar. Keperkembangan di Baram. Karnival Sukan Baram Kasubar adalah satu inisiatif untuk memupuk semangat kerjasama antara masyarakat berbilang kaum, khususnya golongan belia di Baram. Justru Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Datuk Dr. Penguang Manggil berharap program seperti ini dapat menyemarakkan lagi semangat perpaduan dan kerjasama para peserta dan masyarakat.
Berucap dalam peresmian karnival berkenaan yang diadakan di King Sports Centre Senadin berjumaat, beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Marudi turut merakamkan ucapan tahniah kepada pemuda Parti Demokratik Progresif PDP Baram dan Exco PDP Negeri yang telah menganjurkannya. Kasubah yang diadakan dari 15 hingga 16 April 2022 menyaksikan sebanyak 4 acara sukan dipertandingkan, iaitu futsal Piala YB Tuan Ani Ngau, sepak takraw Piala YB Datu Dr. Pengguang Manggil, badminton Piala YB Dennis Ngau dan golf Piala YB Datu Gerawat Gala. Majlis ini turut dihadiri Timbalan Menteri di Pejabat Premier Sarawak, Buruh Immigration dan Pemantauan Projek, Datuk Gerawat Gala, Adun Telang Husan, Dennis Ngau dan Setiausaha Politik kepada Premier Sarawak, Charles Balan Seling. Manakala di Sarike, program Jualan Keluarga Malaysia PJKM yang sedang rancak dianjurkan di seluruh Sarawak akan diteruskan bagi membolehkan rakyat negeri ini mendapatkan barangan keperluan harian dengan harga lebih murah. Menurut Ahli Parlimen Tanjung Manis Insinyur Yusof Abdul Wahab, PJKM sangat membantu rakyat negeri dalam menguruskan perbelanjaan khususnya dalam persediaan menyambut Aidilfitri tidak lama lagi. Selamat untuk jamu di Sarike untuk meneruskan program Jualan Keluarga Malaysia seperti yang kita telah buat pada bulan lepas. Jadi terutama sekali pada kali ini disebabkan kita lebih lagi menghampiri pada perayaan Hari Raya yang akan datang dalam masa lebih kurang 20 hari lagi. Jadi program Jualan Keluarga Malaysia ini sangat banyak membantu kepada masyarakat tempatan dalam mengatur perbelanjaan. Jadi pada hari ini seperti biasa pihak KPDN ACP bersama dengan peniaga yang strategik partner Taman Strategik telah berkolaborasi untuk mengadakan program Jualan Keluarga Malaysia ini. Jadi pihak peniaga telah menawarkan beberapa barang pada harga yang murah. Beliau berucap demikian semasa peresmian program Jualan Keluarga Malaysia di Selamart Taman Susrul Jambu Sarike pada Sabtu. Program anjuran Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP itu diadakan selama 2 hari dari 16 hingga 17 April 2022 bermula jam 9 pagi hingga 4 petang. Berikutnya, sebanyak 95 jawatankuasa pengurusan masjid dan surau di sekitar kawasan Parlimen Kota Samarahan menerima geran peruntukan khas dari Ahli Parlimen Kota Samarahan, Datuk Rubiah Wang. Majlis penyerahan geran tersebut telah diadakan di Dewan Suara Kota Samarahan pada Jumaat dan dihadiri oleh wakil-wakil penerima. Datuk Rubiah dalam ucapan beliau menyeru institusi masjid dan surau agar proaktif dalam menangani gejala sosial di dalam kawasan karya masing-masing. Beliau turut menjelaskan masjid dan surau bukan hanya berperanan sebagai tempat ibadat semata-mata tetapi juga sebagai tempat untuk membangunkan masyarakat sama ada dari segi sosial, pendidikan maupun ekonomi. Tambahnya, jawatankuasa pengurusan masjid dan surau juga perlu menganjurkan program-program yang berkesan dalam usaha membimbing masyarakat setempat khasnya untuk membentuk kerohanian. Selain masjid-masjid dan surau-surau di kawasan kampung, antara yang turut menerima geran tersebut ialah Masjid Salahuddin Al-Ayubi dari Camp Perinsen Kuching dan Pusat Islam Tun Abang Salahuddin Pitas dari Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS. Datuk Rubiah turut menyumbangkan beberapa kotak kurma kepada wakil masjid-masjid dan surau-surau yang hadir pada majlis tersebut. Dalam perkembangan lain, Persatuan Kebajikan Islam Pro-Tem Jabatan Tanah dan Survey JTS bahagian Bintulu meneruskan tradisi setiap Ramadan dengan mengadakan program pengagihan bubur lambuk kepada warga kerja JTS. Istimewanya program kali ini, bubur lambuk turut diagihkan kepada 4 buah surau di kawasan Bandar Bintulu, merangkumi Surau Kampung Kemunting, Masjid Darul Salam, Surau Darul Ihsan, Kampung Baru Laut dan Surau Darul Islam Kampung Jabai. Pengagihan disempurnakan oleh Penguasa Tanah dan Survey Bahagian Bintulu, Muhammad Zunika Muhammad Sapi'i bersama beberapa pegawai yang lain bermula jam 1.30 petang sehingga 4 petang di Masjid Darussalam Kampung Baru.
Aktiviti pengegihan bubur lampu ini adalah untuk mengeratkan ukhuwah di antara jabatan dengan masyarakat setempat di samping bertujuan mewujudkan suasana, semangat dan kerjasama berpasukan sambil beramal dalam kalangan warga kerja JTS. Sekian edisi malam bersama saya Hafizah Munirah. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Jangan leka dan terus patuhi SOP di mana sahaja anda berada. Salam UKAS.